Okey, kita akan saksikan CP110 akhir sekarang ini. 18 pusingan yang akan lalui oleh kesemua pelumba. Pusingan ketiga di litar Muar sepanjang 1.282 km. 7 selekor di litar ini. Semua mereka mencatatkan 53 ni hampir 10 Ya, orang pelumba. Jadi agak sukar untuk kita tentukan siapakah yang mampu menaiki perlombaan. Tetapi yang pastinya 3 pelumba daripada pasukan Harian Metro, Whitetech, SCK, Honda Racing tidak akan mudah memberi ruang kepada mana-mana pelumba lain daripada mengatasi mereka. Ini yang seperti saya sempat berkata dengan mereka sebentar tadi. Saya sempat juga bercakap dengan Zamri Baba dan beliau mengatakan kami akan cuba mengekang daripada mana-mana pelumba daripada pasukan lain yang pastinya daripada pasukan Yamaha ataupun brand ataupun jenama yang lain dari menggaguh-gugat pasukan Honda mereka ni. Jadi beliau mengatakan mereka cuba untuk mengapplykan strategi itu dalam peringkat awal. Tapi saya cuba juga berjumpa dengan Afendi Rosli dalam memperkatakan bagaimanakah Afendi mampu ataupun menggagalkan strategi dua pelumba tadi di atas, dan beliau mengatakan beliau cuba mensasarkan Zamri Baba dalam perlombaan pada kali ini. Dan yang pasti Armi, di sini kita akan melihat apakah strategi daripada dua pasukan berbeza ni menjadi. Kita lihat bagaimana percaturan Harian Metro, Whitetech, SCK, Honda Racing dan pasukan CKJ, kerana mereka yang berada 5 petak di hadapan, terutama 3 pelumba Harian Metro yang berada di hadapan SCK, yang iaitu Eli, Zamri dan Hafiz. Dan mereka, selekor pertama sangat penting dalam perlumbaan ini kerana 3 pelumba di hadapan adalah 3 pelumba pasukan SCK, dan mereka akan cuba untuk keluar dari selekor itu di kedudukan yang sama. Mereka seterusnya sekarang, Nal apabila dinyalakan, mereka bermula sekarang. Permulaan yang baik dari 3 pelumba. Wow, meluncur laju. Di sana adalah Fitri atau Fendi yang meluncur laju 36. Fendi yang meluncur laju untuk berada di hadapan. Strategi yang dilakukan oleh Wati tadi menjadi untuk Fendi. Dia meluncur laju sekarang ini di hadapan di tempat yang pertama, dengan di belakangnya adalah Azhar Abdul Jalil. Azhar Abdul Jalil di tempat yang kedua. Ya, saya rasa inilah satu penciptaan yang baik dari Afendi Rosli. Seperti yang dimaklumkan, beliau cuba melakukan satu whole shot untuk terus berada di hadapan, mengatasi ketiga-tiga pelumba daripada pasukan Honda, Metro, Whitetech, SCK Racing, dan diikuti rapat oleh Azhar berjalan. Jadi saya rasa inilah seperti yang kita dimaklumkan, tapi bukan mudah untuk Afendi terus berada di hadapan. Tapi kita ada masih ada 2, 3, 4, 5, 6, 8 pelumba yang mengikuti rapat pada peringkat ini. 18 pusingan dalam perlumbaan ini. Yang saya akan kata dia adalah pasukan Honda yang berhadapan, tapi dua Yamaha sedang meluncur laju untuk naik tempat pertama dan tempat yang kedua, memecut laju sebelum sampai sektor tadi. Kalau seorang pelumba terkeluar dari itu, saya rasa 63 ialah Amirul Arif Musa yang terkeluar dari perlumbaan. Di hadapan adalah Afendi Rosli, masih mempertahankan kedudukan daripada Azhar Abdul Jalil dalam ramai pelumba yang diberikan tumpuan, tapi Azhar Abdul Jalil yang ada terlanggar sedikit dari tadi, dan itu akan juga pelumba di belakang, tapi di hadapan masih lagi Afendi Rosli meluncur laju mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama. Azhar Abdul Jalil ada kehilangan kedudukan, dan saya rasa dua pelumba itu yang telah pun meluncur, Muhaimin dan juga Afif. Kita akan lihat kedudukan mereka sampai nanti mana kedudukan dan kesemua pelumba. Dan Afendi Rosli, Azhar Jalil, Eli dan Elias, Muhaimin, Afif, Fazrul, Taufik berubah kedudukan. Zamri yang terjatuh. Zamri terjatuh sebenarnya. Kita di mana kedudukan Zamri, tapi dia terjatuh. Dan pendahulu keseluruhan Muhammad Zamri Baba yang mendahului kategori CP110 ini dengan 40 mata, tapi dia telah terkeluar dari perlumbaan. Ya, apa yang berlaku sebentar tadi masih agak susah untuk kita berkatakan, tetapi Zamri Baba terbabar sebentar lagi. Dan di sini Afendi Rosli terus berada di hadapan, mencatatkan 53.15 saat, mengatasi tempat kedua Azhar Abdul Jalil hampir 1 saat. Jadi saya rasakan mungkin Afendi Rosli telah berjaya menemui sentuhan beliau kembali dalam perlombaan di Muar ini, dengan gaya tunggang beliau yang kita lihat di sini juga seolah-olah terus menafikan pelumba lain dengan motosikal Petronas Yamaha CKJ beliau itu. Saya rasa mungkin Afendi Rosli cuba melakukan sesuatu untuk menaiki perlombaan di. Ada seorang lagi pelumba di belakang, dua pelumba di bahagian belakang ada
dua pelumba yang jatuh di belakang. 2 juta pelumba jatuh. 3 pelumba. Kerana dalam jumpa bangun tadi 3 pelumba yang jatuh di bahagian belakang. Saya tak pasti siapa pelumba di bahagian belakang ini. Itu Afif saya kira, nombor 50. Afif 66 adalah Hafiz Nur Azman yang juga terlibat dengan belakang. Itulah Hafiz dan juga Afif. Dan ada seorang lagi pelumba yang juga terlanggar, pelumba di bahagian belakang. Itulah ada beberapa pelumba yang terkeluar dan Afendi terus meluncur laju di hadapan. Di tempat yang pertama, itu bukan ini, maafkan saya. Ini adalah Ahmad Afif Amrab yang terlibat dengan kemenangan tadi. Dia bersorangan di bawah. Dan saya nak katakan ini adalah di mana ketika Fazli Syam naik tempat yang ke-6. Fazli yang memang masalah dengan jenteranya sewaktu saringan. Dia bermula dari petak paling belakang. Sekarang Fazli sudah berada di tempat yang ke-6 dalam perlumbaan kali ini. Di mana Afendi masih lagi mendahului perlumbaan diikuti dengan Azhar Jalil, Eli, Muhaimin, Fazrul, Fazli, Haikal. Siapa sangka begini susunan pelumba. Dan ini yang dikatakan TV 7.0. Apa saja boleh berlaku dalam perlumbaan ini. Ya, kita lihat juga bagaimana Abdul Muhaimin mulai mencorakkan dengan beliau untuk terus berada mengikuti rapat. Eli Azraniza hanya seorang wakil daripada Aran Meto White Tech yang berada di hadapan pada ketika ini. Beliau kesorangan dan diikuti rapat oleh Abdul Muhaimin dan juga di hadapan beliau iaitu Azhar Abdul Jalil. Nampaknya posisi untuk kedua, ketiga dan keempat masih lagi berpeluang untuk dipintas oleh antara satu sama lain. Fadli telah naik tempat yang ke-5 sekarang ini. Fadli telah minta adiknya Fazrul Syam naik tempat yang ke-5 di belakang kelompok ini. Fadli bermula dari petak yang ke-15, petak yang ke-18 maafkan saya. Dan Fadli telah naik tempat yang ke-5 di hadapan Ahmad Fazrul Syam. Dan dia berada di belakang kelompok hadapan ini di mana Afendi, Azhar, Eli, Muhaimin dan Fadli. Ini di belakang sana, adalah Fazli Syam. Di belakang nombor 96 Muhaimin Roslan. Dan iaitu pelumba tempat yang keempat dalam kelompok ini. Jadi Fadli yang begitu bersemangat untuk dia mengutip mata yang banyak dalam perlumbaan ini kerana dia memenangi perlumbaan yang pertama tapi ada 3 mata dalam pusingan kedua di Batu Kawan dan 5 merebut keempat juga ini. Saya rasa mungkin sekiranya kalau Fazli terus mencatatkan masa terbatas, mungkin beliau mencatatkan 53.2 saat, kemungkinan besar dalam 15 ataupun baki 13 pusingan beliau mampu hampir dengan ketiga pelumba yang berada di hadapan itu Azhar, Eli dan juga Muhaimin. Tapi yang pastinya Armi, kita lihat bagaimana Effendi mulai melakukan gap ataupun jarak di antara ketiga pelumba ini. Hampir 3 saat berada di hadapan, terus memecut memutuskan beliau. Inilah Effendi Rosli. Beliau datang tanpa diduga dan terus melakukan no shot dan meninggalkan ke semua pelumba lain dalam kategori 130 ini. Dan ini adalah persaingan perebutan tempat kedua, 3 dan 4. Azhar, Eli dan Abdul Muhaimin Roslan yang rapat kedudukan kurang 1 saat. Dan perebutan ini akan memberi kelebihan pada Fazli yang berada di bahagian belakang untuk mengejar mereka. Fazli yang akan ini juga masuk adalah Muhaimin, masuk untuk melepasi Azhar. Muhaimin tempat yang kedua sekarang ini. Muhaimin di tempat yang kedua memintas Azhar Abdul Jalil. Azhar di tempat yang ketiga, Eli tempat yang keempat dengan Fazli semakin menghampiri Eli sekarang. Itulah kelebihan pasukan dari Petronas Yamaha Maju dan juga Petronas Yamaha CKJ ini. Mereka seolah-olah mulai menguasai perlumbaan dalam kategori 130 ini. Kita lihat di sini Fazli semakin menghampiri. Ya, Fazli semakin menghampiri Eli. Eli sekarang ini melakukan 53.5 saat. Dan Fazli 53.1 saat. Jadi Fazli memerlukan lebih kurang dalam 3 atau 4 pusingan lagi untuk cuba mengejar Eli sekarang ini dan untuk merapati kelompok ini. Saya tidak menunjuk jika Fazli berjaya untuk berada di hadapan kelompok ini kerana kita tahu Fazli ada pelumba yang sangat-sangat baik dan dengan pertunjukan yang diberikan oleh pasukannya tahun ini dia mampu untuk melakukannya. Bagaimana? Ya, kita mengharapkan Muhaimin dan Azhar serta Eli terus mengekalkan kedudukan. Telah pun sampai Fazli di belakang. Fazli telah pun sampai dalam kelompok ini. Jadi pelumba sekali Fazli cuba untuk mengejar Eli terlebih dahulu. Dia cuba untuk melepasi Eli sebelum Azhar Jalil dan Muhaimin kerana Effendi mungkin terlalu jauh untuk dikejar oleh mana pelumba sekarang. Effendi terus mencatatkan masa terbatas pada perlumbaan pada hari ini, Armi, 53.031 saat. Ini semakin
laju. Aha. Makin laju di litar ini sesuai dengan cara tunggangan dia mungkin di litar ini. Tapi sekarang ini berikan tumpuan kepada Ahmad Fazli Syam. Nombor 46 di belakang Elian Komitas kali ini. Tidak, Fazli Syam masuk di bahagian dalam. Fazli berjaya memintas sekarang ini. Fazli naik tempat yang keempat. Berjaya memintas Eli sekarang. Ini adalah pendahulu yang jauh di hadapan 5 saat. Ini 2 adalah Muhaimin, 3 Azhar dan Fazli. Fazli menyerang Azhar Dalil sekarang ini. Saya rasakan mungkin Fazli hanya menanti masa dan sesuai untuk terus memintas Eli dan juga Azhar berjalin seperti yang dilakukan ke atas Eli sebentar tadi. Ya. Melihatkan kepada kemampuan dan motosikal beliau, dan juga kita juga lihat di sini kita ada Abdul Muhaimin Ruslan yang terus berada bersama-sama dalam kumpulan ini. Dia adalah pelumba yang sangat berani. Yep. Dan pelumba yang akan masuk walaupun diberi ruang yang sedikit saja. Dan sekarang Fazli berada di betul-betul di belakang Azhar Abdul Jalil. Ruang untuk Fazli. Dan lulus utamanya adalah pilih Fazli Syam. Sedikit kelajuan dia motosikalnya. Fazli meminta sekarang ini. Fazli naik tempat yang ketiga. Ahmad Fazli Syam naik tempat yang ketiga sekarang. Saya minta Azhar. Dan di depannya adalah Muhaimin sekarang ini untuk dikejar. 1, 2 dan 3. Dan 3 adalah milik Ahmad Fazli Syam yang bermula dari petak ke-18. Sekarang di tempat yang ketiga. Oh, ketiga-tiga mesin menggunakan color yang sama, iaitu Green Petronas berada di hadapan 1, 2, 3. Kita langsung tidak menjangkakan apa yang terjadi sebentar tadi, tapi inilah dia. Inilah perlombaan sebenar dalam kategori 130. Fazli Syam, Muhaimin, Effendi Rosli terus mendahului perlombaan. Ya, sekarang berbaki 8 pusingan yang Muhaimin akan melepaskan pasukannya kerana Fazli adalah pelumba yang mengejar kedudukan keseluruhan di tempat yang ketiga. Sekarang Fazli akan memintas Muhaimin. Fazli akan masuk. Muhaimin beri ruang kepada Fazli. Fazli masuk untuk naik tempat yang kedua sekarang ini. Tapi ada 7 pusingan saja lagi yang tinggal. 7 pusingan untuk mengejar Fendi. Ya, mampukah Fendi untuk terus memenangi atau berada di hadapan? Kita lihat Fazli Syam masih lagi gairah untuk menghampiri Fendi. Namun demikian Fazli Syam masih mencatatkan 52.9 saat ataupun 51 kemungkinan beliau cuba merapatkan jarak tu. Jarak yang kita ada pada masa ini itu 5.527 saat di antara penunggang yang berada di posisi kedua dan yang pertama. Tapi adakah Fazli Syam masih mampu untuk mencatatkan masa yang lebih pantas 52 sebentar tadi bagi memungkinkan beliau menghampiri Effendi Rosli? 52.9 ini masih terbatas ya. Ya, beliau mencatatkan 52.8 saat sekarang ini. Fazli Syam mulai mencatatkan 52.8 saat, mulai menghampiri kepada Effendi Rosli dengan menurunkan jaraknya hampir 47 saat, berbagikan 5 pusingan sebelum menamatkan perlombaan. Apakah kita ada 47 saat perbezaan antara mereka, dan Fazli lakukan 1 saat lebih pantas daripada Effendi. Dan cara matematik dia boleh mengejar, tapi dengan 6 pusingan lagi akan tamat. Dengan keadaan saya yang juga mungkin sudah kehilangan cengkaman, mungkin sukar untuk Fazli, tapi Fazli adalah yang sangat pengalaman, bahkan juara 2 kali keseluruhan, dia mampu untuk melakukan. Tapi jangan lupa Arbi, cuaca hari ini dalam mendung Arbi. Jadi mendung ini tidak sangat memberi kesan pantas kepada saya kerana suhunya lebih dia punya humidity, dia punya kita kata apa, suhunya lebih kelembapan lebih terkawal. Jadi saya mungkin dapat katakan sekiranya Effendi atau Fazli terus berjaya mencatatkan masa yang lebih pantas pun mungkin setengah saat, tetapi beliau agak sukar untuk terus mendapatkan jurang tu di bawah 2 saat kerana berdasarkan statistik angka yang kita lihat di sini, Effendi masih juga mencatatkan 53.03 saat, iaitu antara masa-masa yang terpantas dalam setiap pusingan. Tapi kita lihat kita ada 1, 2, 3, 4, 5 pelumba. Perebutan tempat yang ke-7, 7, 8, 9, 10 dan 11. Di bahagian belakang dikutai oleh Fitri Asyar Zali, kemudian Haikal Akmal Zakaria, Taufik Roslan, Norizman juga tidak begitu menjelah kali ini di litar ini. Mungkin jentera Yamaha yang nampak lebih menjelah di litar ini. Saya pun agak sukar untuk kita memberi komen kerana pada peringkat awal pasukan Honda mencatatkan antara masa yang terbaik. Okey, sekarang 3.4 saat saja di antara Effendi dan Fazli. 3.4 saat di antara Effendi dan Fazli. Ada 4 pusingan lagi akan tamatkan pada kelajuan di mana Fazli lebih
laju dari Effendi Rosli. Mampukah dia cuba untuk mengejar kedudukan Effendi Rosli di tempat yang pertama? Ya. Yang itu kita akan saksikan nanti. Ini dia. Ini dia yang saya katakan tadi. 3.4 saat saja Effendi berada di hadapan Fadli. Fadli mula mengejar Effendi perlu berhati-hati sedikit. Dia tidak boleh bertenang bahawa tidak seperti Kasbah tadi kerana Fadli Syam laju di belakangnya. Dan kita lihat pada jarak sekarang ini kelebihan Fadli semakin menghampiri sekarang 3.1 saat 3 pusingan. Suka untuk Fadli lakukan. Dia lihat di belakang di mana kedudukan Fadli Syam. Melihat di belakang Fadli Syam di mana kedudukan Fadli Syam. Fadli semakin menghampiri. Saya kira kurang dari 3 saat sekarang di antara Fadli dan Effendi. Adalah lebih baik Effendi itu terus tidak melihat ke belakang kerana ini akan menyebabkan beliau di bawah tekanan. Jadi mungkin signal daripada pasukan untuk terus memberi maklumat kepada Effendi, terus keep going, iaitu keep the distance and keep the speed, ataupun dalam bahasa biasa kita untuk terus memecut bagi memastikan gap itu tidak diturunkan. Dan saya pasti mungkin Effendi telah pun diberi maklumat ini untuk terus berada di hadapan, walaupun Fazli Syam cuba untuk merapatkan kedudukan. Saya rasa semakin hampir sekarang. Semakin hampir, 2.2 saat. 2 pusingan lagi akan tamatkan. 2.2 saat di antara Fazli dan juga Effendi sekarang ini. Semakin hampir dengan 2 pusingan lagi akan ditamatkan. Adakah kita akan melihat satu penambat perlumbaan yang cukup mendebarkan di antara 2 pelumba ini? Kerana semakin hampir dengan 2 pusingan lagi akan tamat. 2.2 saat saja di antara Effendi Rosli dan Ahmad Fazli Syam. Fadli yang bermula dari petak yang ke-18 pada hari ini, 1 demi 1 dia naik dan sekarang berada tempat yang kedua, dan dia ketinggalan 2.2 saat saja di belakang Effendi Rosli. Saya kira mungkin telah lebih kurang dari 2 saat sekarang ini dengan masuk pusingan yang terakhir, tapi mungkin masa tidak menyeberangi Fadli atau dia mampu untuk melakukannya. 0.9 saat saja dan Effendi dan Fadli sekarang ini. Fadli betul-betul berada di belakang Effendi. Ini adalah untuk pemutusan tempat pertama. Ini adalah tempat pertama. Effendi masih menoleh ke belakang. Di mana letaknya Fadli? Fadli cuba untuk meminta sekarang. Hanya sedikit saja peluang untuk dia melakukan kerana ada beberapa pusingan. Ini pusingan akhir. Dia akan cuba sampai. Ya, nampaknya agak mampukah Effendi untuk menahan asakan daripada Fazli Syam. Kita ada lagi beberapa seleka untuk menamatkan perlombaan. Apa yang berlaku kepada Effendi Rosli, kita saksikan hanya ada 2, 3 dia selekor lagi masuk sebelum sekali. menamatkan perlombaan. Fadli akan cuba masuk di selekor ini untuk meminta bagaimana ini pecutan terakhir yang akan dilakukan oleh Fadli. Di selekor terakhir bagaimana dia akan dapat melakukannya di pusingan ini. Dan sedikit saja antara Fadli dan juga Effendi. Wow, sedikit saja di hadapan 0.2 saat. Effendi berada di hadapan Ahmad Fazli Syam dan Muhaimin melengkapkan podium untuk pasukan Petronas pada hari ini. Tapi 2 pasukan yang berbeza. Effendi Rosli berjaya. Saya sudah kira 2 tahun tidak menang perlombaan. Kali terakhir 2 tahun lepas saya atau tahun lalu. Saya dah lupa, tapi sudah lama tidak melihat Effendi Rosli menangi perlombaan. Diumumkan pemenang tempat ketiga. Uji penyampaian hadiah sekarang ini. Kejuaraan Cup BCM Malaysia Petronas kategori CP130 Expert, Abdul Muhammad Roslan dari yang pasukan akan Petronas Yamaha Maju Moto. ditampilkan menangkan oleh Duli Yang Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan Ahli Pertuan Negeri Johor Darul Tazim, kepada nomor tempat yang ketiga Abdul Muhammad Roslan dari pasukan Petronas Yamaha Maju Moto. Kita temukan kepada Abdul Muhammad Roslan. Dan di tempat yang kedua, seorang lagi pelumba pasukan Ahmad Fazli Syam. Petronas Yamaha Maju Moto. Mungkin saya terlupa tadi sebenarnya Yonyin Ho tempat yang kedua kerana CKJ tempat yang pertama. Jadi Michael yang gembira tadi adalah pertama pasukan Petronas Yamaha CKJ, iaitu Effendi Rosli yang lain. Dalam keganahan kita menyaksikan perlombaan tadi. Dan pemenang kali ini, dan jika tidak saya dimenang juga pada tahun lalu, saya telah mencari fakta untuk bagi ini dia. Bagi Petronas Yamaha CKJ, Muhammad Effendi Rosli
Saya terpaksa mengaku kerana kita tidak menduga dia akan berjaya memenangi perlombaan. Dipersilakan pengurus pasukan Dan sekarang ni juga anugerah berpasukan yang akan diberikan kepada pasukannya. pengurus pasukan Petronas Yamaha CKJ. Michael Chai akan menerima hadiah bagi pihak pasukan Yamaha CKJ. Pengalaman Michael Jai untuk bersama dengan yang boleh tunggu pada hari ini dan sekurang-kurangnya Tahun lepas Timur dimenangi oleh Ahmad Afif Amran, tempat yang kedua Ahmad Fazli Syam, tempat yang ketiga Afendi Rosli. Jadi pasukan Petronas masih lagi mengekalkan rekod bersih di Bandar Muar. Cuma pemenang tadi berbeza dengan tahun lalu. Pemenangnya adalah Ahmad Afif Amran. Ini dia podium yang disampaikan dimenangkan oleh Duli Yang Mulia Sultan Ibrahim kepada kesemua pemenang-pemenang Capri. Menanyakan satu Fazli Syam, mungkin menanyakan bagaimana dia dapat mengejar dari belakang hingga sampai dapat hampir apa yang dilihat sebentar tadi, apa yang dilihat dalam litar ya, tu? mungkin itu yang ditanyakan. Terima kasih kepada Yang Mulia Sultan Ibrahim kerana kesediaannya untuk mencemar Duli, menyampaikan hadiah kepada pemenang juga. Ini dia Fendi Rosli, Mak Fazli Syam, Muhammad Roslan, Fazrul Syam. Okey. Dan kedudukan lepas tamat 3 pusingan perlombaan, Ahmad Fazli Syam di tempat yang pertama dengan 48 mata sekarang memintas Eli dengan hanya 6 mata saja. Eli dengan 42 mata, Muhaimin tempat yang ketiga 41 mata, Zamri tempat yang keempat 40 mata, Afendi tempat yang kelima 33 mata. Bermakna persaingan kejuaraan CP 130 untuk musim 2015 ini semakin sengit dan semakin hangat. Baru 3 pusingan, kita ada 7 pusingan lagi menanti anda semua untuk tahun 2015 ini. Ini adalah kalender perlombaan. Selepas ini kita akan ke litar di Gong Badak Terengganu, pusingan keempat pada 22 dan 23 Mei 2015. Dan kalau begini perlombaan kita saksikan di Bandar Muar, kita tidak sabar lagi untuk menantikan pusingan keempat di Gong Badak Terengganu.